pada malam yang sangat dingin, cuaca yang sangat sejuk. Kita tahu di Madinah boleh mencecah 5 darjah Celsius tak? Itulah yang saya tahu. Mungkin bawah lagi, wallah alam lah. Pernah sampai 5 ataupun 7 darjah Celsius. Tapi tidak ada seorang pun yang datang. Aku pun mengulangi azanku. Biasa sebelum azan dah ada, dengan azan lagi ramai orang datang. Tapi hari itu tak ada orang keluar datang. Alamin. Pada hari yang mulia ini, seperti biasa kita mendengar kisah-kisah mukjizat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan niat kita, tujuan bukan untuk sedap halwa telinga nak mendengar kisah sahaja, tapi kisah Nabi sudah pasti ada banyak pengajaran, i'tibar, hukum hakam, dan yang lebih besar faedah daripada mendengar kisah Nabi adalah menambat cinta kita, penghormatan kita, pengagungan kita kepada Rasulullah SAW. Lebih besar. Dan itu salah satu jalan untuk kita mendapat syafaatnya di akhirat nanti. Kerana seorang itu bila dapat syafaatnya di akhirat, semua selesai. Langsailah, kira selamat. Selamat dia daripada dosanya, daripada murka Allah, daripada siksaan Allah. Sudah pasti mengikut jejak Nabi ke dalam syurganya. Ini yang kita nak rebut sekarang ni. Kita nak rebut sekarang. Apa dia? Biar nama kita terdaftar, dilistkan dalam ahli-ahli yang mendapat syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya, tuan-tuan, jangan kedekut tenaga kita, suara kita untuk bersalawat dengan lidah kita. Bila lebih-lebih lagi bila mendengar nama Nabi saya sebut ataupun disebutkan, bila kita dengar, hendaklah kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sebut tu berulang-ulang 2-3 kali sebutnya, sama ada kata ulama memadai yang berulang tu kita sebut sekali pun tak apa, sekurang-kurang. Tapi kan lebih baik berulanglah salawat kita, kerana tak merugikan apa pun. Tak menghabiskan tenaga, tak menghabiskan minyak kereta, tak menghabiskan wang ringgit, tak menghabiskan masa yang panjang untuk kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, bila salawat ni, guru saya sebut, iaitu Habib Omar pernah sebut, biar kita terlintas. Kenapa kita salawat? Untuk mengagungkan Rasulullah SAW. Sebab tu saya bersalawat. Lintas macam ada niat dalam tu. Kita bersalawat ni kerana mengagungkan Nabi. Maka kelebihannya lebih hebat daripada kita salawat tanpa terbayang-bayang niatnya macam tu. Mengagungkan Nabi, menghormati, mengagungkan dalam arti kata lain, menghormati, mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok dalam satu kisah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat berkat sehinggalah cuaca dingin menyebabkan sahabat rasa nyaman, masuk selesa. Kan dingin, sejuk ni kita tak boleh duduk, tuan, kalau tak pakai tebal-tebal, memang tak boleh duduk. Kira nak cari tempat berlindung je, tak boleh keluar rumahnya kalau tak ada alatan baju yang cukup tebal. Tapi para sahabat, Masya Allah, kita tengok kisahnya. Riwayat Sayyidina Bilal bin Abi Rabah radhiyallahu anhu, dia berkata, tugas dia, memang kita tahulah dia Bilal. Sampai kita pun nama tukang azan kita pun panggil Bilal. Kalau terjemah Arab, Bilal tu tak ada maksudnya bukan makna tukang azan. Tukang azan ni muazzin. Tapi kerana dia ni dimuliakan oleh Nabi, tukang azan, kita pinjam nama dia, jadikan nama jawatan. Jawatan apa? Jawatan Bilal. Nama dia. Dah dijadi nama jawatan kerana kemuliaan dia sebagai tukang azan Rasulullah SAW. Memang kalau kita nak sebut, sebenarnya dia ni tukang azan Rasulullah. Di mana Nabi pergi, dia akan ikut, dia jadi tukang azan. Kalau kita sekarang ni ada imam sultan kan, sultan pergi mana tu, imam tu kena ikut pergi jadi imam. Macam tu contohnya. Sehingga dia diberi kemuliaan azan. Dialah orang pertama melaungkan azan di atas Kaabah, di atas bumbung Kaabah tu, tuan. Bukan di masjid, di atas bumbung Kaabah. Nabi suruh dia naik azan. Dia kata, Rasulullah, nak naik macam mana? Nak panjat? Kan tak ada zaman, tak ada tangga ni. Nak kena panjat-panjat, 2-3 orang kena jadi tangga. Nabi suruh siapa jadi tangga, tuan-tuan? Yang jadi tangga Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Abu Bakar, Umar,
Kita sebut sebagai bangsawan bangsa Quraisy. Orang terhormat di kalangan bangsa Quraisy. Nabi suruh jadi tangga. So Bilal pijak bahu kiri kanan dia orang, naik atas. Kenapa Nabi suruh macam tu? Adakah nak hina Abu Bakar Umar? Tidak. Sebab Abu Bakar Umar tak pernah rasa terhina pun. Maka malah mereka merasa bangga bila Nabi suruh. Suruhlah buat apa pun. Tapi nak tunjuknya mulianya kalimah azan, walaupun asalnya dia hidup Bilal, bekas hamba, kulit hitam, dipandang hina oleh masyarakat. Tapi kemuliaan dia kerana mulutnya sentiasa melaungkan kalimah Allah. Tuan, Masya Allah. Itu khidmat dia kepada Allah dan Rasul. Sehingga pijak bau Abu Bakar Umar naik atas Kaabah, azan. Itu orang pertama. Dan Bilal azan, azannya sampai ke langit, para malaikat pun jawab azan. Tapi kalau orang lain azan, tak sampai. Sampai malaikat kata, tak azan ke hari ni? Rupanya orang lain yang azan, bukan Bilal. Tak payah pakai mikrofon, dengan suara original dia aja. Sayyidina Bilal bin Abi Rabah, dia berkata, aku mengumandangkan azan subuh pada malam yang sangat dingin, cuaca yang sangat sejuk. Kita tahu di Madinah boleh mencecah 5 darjah Celsius tak? Itulah yang saya tahu. Mungkin bawah lagi, wallah alam lah. Pernah sampai 5 ataupun 7 darjah Celsius. Tapi tidak ada seorang pun yang datang. Aku pun mengulangi azanku. Biasa sebelum azan dah ada, dengan azan lagi ramai orang datang. Tapi hari itu tak ada orang keluar datang. Tetapi tak ada orang yang datang. Dia azan 2 kali dah. Maka Nabi SAW tanya, wahai Bilal, kenapa orang tak datang? Bilal ni jawab, serkap je lah. Mungkin, Bilal kata, mungkin mereka ni sejuk sangat kot, tak dapat keluar. Sejuk sangat, tak boleh nak keluar. Nabi SAW pun mengangkat tangan. Ya Allah. Nabi berdoa terus. Ya Allah, hilangkanlah cuaca sejuk daripada mereka. Hilangkanlah cuaca sejuk. Gigil ni bagi mereka tak menggigil datang masjid. Bila mengatakan, aku melihat setelah Nabi doa, dah mula datang ramai. Mereka membawa kipas semasa bawa kipas ni. Musim sejuk, patut tak ada kipas. Dan Nabi doa bagi hilang sejuk. Yang ada mereka jadi panas lah pula, kipas pula. Semasa solat subuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitabnya At-Taharah, Ibn Majah dan Al-Bazzar dan At-Tabrani dengan ringkas. Abu Nuaim dan juga dalam kitab Dalailun Nubuwah tu rujukannya. Sebutnya dengan satu kataan sekali je Nabi angkat doa. Terus dapat makbul terus. Jadi doa Nabi ni adakah khas? Ada doa Nabi yang berpanjangan sampai kiamat. Sampai hari ni kita boleh dapat doa Nabi. Apa dia? Yang saya ingat sekarang lah, tapi banyak lagi yang lain. Antaranya Nabi doa, Allah maghfir lil haji wa liman istaghfara lahul hajju. Ya Allah, ampunlah dosa orang yang buat haji di Mekah, di Arafah, dan ampunlah dosa orang yang didoakan keampunan oleh orang yang buat haji. Jadi tuan-tuan, orang yang buat haji ni satu keistimewaan yang sangat hebat. Doanya terus langsung dapat keampunan Allah. Pasti. Sebab dia termasuk dalam doa Nabi. Dia buat haji, masuk dalam doa Nabi. Dan orang yang, kita yang tak pergi haji ni, ada member pergi sampaikanlah doa kita. So dia sebut-sebut kita. Kena pesan tu. Kan? Sunnah pesan kepada orang yang nak pergi haji. Maka orang buat haji ni dia sebut kita yang ada sini. Ya Allah, untuk fulan Azan bin Man contohnya, ampun dosa dia. Kita yang duduk kat sini pun dapat sekali. Dapat doa apa? Bukan doa dia, doa Rasulullah. Doa dia pun kita dapat, doa Rasulullah pun kita dapat. Itu antara doa Nabi yang berpanjangan sampai hari ini dan sampai kiamat. Antara lain doa Nabi, doa rahimallahu mra'an, Allah rahmati seseorang yang sembahyang sebelum asar 4 rakaat. Sebelum fardu asar. Maksudnya sebelum dia buat fardu sembahyang sunat qabliyah tu. Biasa kita buat 2. Kalau mampu buat 4 tuan. Dapat doa Nabi.
dapat doa rahmat daripada Nabi SAW. Lagi Nabi doa, ya Allah rahmatilah si bapa yang memaksa anaknya untuk taat pada dia. Ibu bapa jangan tak apalah, biarlah dia orang. Kan? Kena paksa tuan-tuan. Untuk anak-anak ni menghormati ibu bapa. Itu bukan namanya takabur. Bukan namanya kita ni sombong sangat nak paksa anak suruh taat kita. Tak, itu Nabi suruh. Nabi berterima kasih, doa rahmat lagi pula pada ibu bapa yang bertegas dalam maksa anak-anak ni hormat dia sebagai ibu bapa. Kerana faedahnya bukan pada ibu bapa semata-mata, faedah pada anak tu. Dia diampun oleh Allah Ta'ala, terkeluar daripada anak derhaka, dia selamat akhirat, macam-macam kefaedah. Nanti anak dia akan buat baik pada dia pula. Begitulah generasi yang salihah. Jadi itu doa Nabi SAW terus mustajab. Demikianlah Allah SWT menggantikan dingin cuaca tersebut dengan hawa yang panas disebabkan doa baginda Nabi SAW. Itu satu kisah mukjizat baginda Nabi SAW. Sekali doa terus berubah menjadi, terus kita kata makbul terus. Kisah yang kedua kita hari ini, 7 butir kurma berubah menjadi puluhan butir kurma. 3 orang sahabat yang datang menemui baginda Rasulullah SAW. Baginda baru menjemput mereka makan malam. Maka baginda meletakkan 7 butir kurma hidang untuk mereka. Lalu memberkatinya, mendoakan semoga Allah berkati. Nabi sebut macam tu, doa berkat. Dan 7 butir kurma itu telah berubah menjadi 54 butir kurma. Apabila selesai makan, 7 butir kurma itu tetap ada dalam pinggan tu, dalam hidangan tadi ni. Maksud macam tak makan pun. Pada hari berikutnya, 10 orang yang main makan tadi ni, yang Nabi jemput tadi. Nabi jemput pula 10 orang, termasuk 3 orang yang dah makan hari pertama. Dan jumlahnya macam tu juga. Datang 10 orang, 7 butir itu Nabi hidang juga. Dia orang makan sekenyang kan. Mungkin sampai seorang berapa belas biji makan kan. Tadi 3 orang dah jadi 54. Ni 10 orang datang, tak jadi berapa kali tuan. Kalau seorang 10 pun dah 100 biji. Tapi bila dia orang selesai kenyang makan, balik baki 7 lagi. Di pinggan tu baki 7 lagi. Daripada Irbad bin Sariyah berkata, aku telah berada di dekat pintu rumah Nabi SAW. Baik dalam keadaan menetap atau ketika baginda musafir. Jadi dia ni jadi bodyguard, jaga pintu Nabi. Bawab, kalau masa Arab sebut bawab, tukang guard jaga pintu. Pada satu malam, kami sedang berada di Tabuk. Dia jadi bawab ni, jaga pintu ni. Sama ada Nabi musafir, dia ikut jaga kemah. Itu khidmat dia untuk Nabi SAW. Dari dalam perang Tabuk ni di utara Madinah, lebih kurang 600 lebih kilometer daripada Madinah. Dan memang Tabuk ni kalau sekarang ni tempat yang paling sejuk dalam negara Saudi. Ada salji di Tabuk sekarang lah. Mungkin daripada dulu lah kot. Wallah alam. Jadi kami sedang musafir di Tabuk dan perang Tabuk. Kemudian kami kembali kepada Rasulullah SAW. Sementara baginda dan orang-orang yang bersama baginda sudah makan malam. Baginda bertanya, di mana engkau semalam tak datang makan? Semalam aku jamu engkau tak datang, kenapa? Aku pun memberitahu kepada baginda Nabi SAW. Baginda juga melihat Ju'al bin Suraqah dan Abdullah bin Mughaffal al-Muzani, 2 orang sahabat. Kami bertiga, 3 orang. Ni cerita tadilah, tapi ni dalam riwayat lain lebih hurai panjang sikit. Yang 3 orang datang makan lambat tu. 3 orang, kami Rasulullah SAW pun masuk dalam rumah Ummu Salamah dan minta sesuatu kepadanya untuk kami makan. Tapi baginda tidak memperolehi makanan ekstra kecuali itu je, kurma tadi. Lalu baginda manggil Bilal bin Abi Rabah radhiyallahu anhu. Apakah ada suatu sisa makanan? Lalu dia mengambil beg bekalan yang dia bawa selalu. Uncang yang digantung kat pinggang ni, selalu duk tak kurma lah. Dia pun keluarlah ambil kurma daripada uncang lah tu. Bagi kepada Nabi hanya 7 biji kurma tadi, kisah tadi. Kemudian baginda pun ambil 7 biji kurma tu, letak dalam piring nak hidang pada dia orang bertiga ni. Irbad bin Sariyah, Abdullah bin Mughaffal dan Ju'al bin Suraqah, 3 orang sahabat ni tak makan lagi.
Lalu baginda pun menutupnya dengan tangan. Baginda cukup tangan dengan tangan. Letak 3 biji, dia cukup dengan tangan. Sambil Nabi doakan keberkatan. Nabi mengucapkan Bismillah. Bismillah. Jadi doa Bismillah ni tuan-tuan, doa yang mendatangkan keberkatan. Nabi sebut dalam hadis lain, kullu amrin kullu amrin dhibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa aqta. Satu benda yang kita nak buat, kalau tak mula dengan bismillah, terputus. Kalau tak mula dengan bismillahirrahmanirrahim, dia akan terputus. Terputus apa? Terputus keberkatan daripada Allah. Jadi kalau tuan-tuan, ya, dia naik kenderaan, ada doa naik kenderaan. Nak masuk masjid, ada doa masuk masjid. Nak masuk rumah, ada doa masuk rumah. Nak keluar rumah, ada doa keluar rumah. Nak masuk tandas, keluar tandas, ada doa khusus masuk keluar tandas. Nak pakai baju, nak pakai kasut, ada doa khusus. Kita tak ingat, banyak sangat, tak hafal semua. Cukup bismillahirrahmanirrahim. Nak masuk tandas bismillah juga? Ya, boleh baca bismillah, tapi jangan baca dalam dah langkah kanan masuk, kiri masuk tu. Sebelumlah. Kan? Begitu nak makan, nak minum supaya berkat daripada Allah. Keberkatan tu seolah kita pipe air ni kita buka saluran dia, dapatlah air. Kalau kita tak buka pipe, tutup ataupun terputus pipe, air tak sampai. Begitulah peranan Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa baca bismillah dalam semua urusan. Malah salah seorang saleh memberi nasihat pada kami bila ziarah dia. Dia kata, amalkan sekurang-kurang sehari 100 kali baca bismillahirrahmanirrahim. 100 kali bukan lama pun tuan. Tuan-tuan berdiri sini tak sampai pintu sana dah habis 100 kali. Bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillahirrahmanirrahim. 100 kali sambil jalan boleh. Kan? Sekurang-kurang kalau lagi bagus, setiap kali selepas sembahyang fardu sembahyang 5 waktu 500. 100. Baca bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Keberkatannya luar biasa. Boleh amal tuan-tuan. Siapa-siapa pun boleh amal. Baca bismillahirrahmanirrahim. Duduk diam-diam tu, duduk dengar dalam kereta, duduk pasang radio, pasang muzik, pasang lagu je buat apa. Tutup sekejap, baca bismillah. Dapat 500 kali, alhamdulillah. Kan? Maka Nabi baca bismillahirrahmanirrahim je. Pekuk makanan tadi, bismillahirrahmanirrahim. Dia orang makan dengan nama, makanlah dengan nama Allah. Nabi suruh dia orang baca bismillah pula. Kami semua pun makan. Aku hitung jumlah yang kami makan, biji yang dah kami makan ada 54. 54 biji yang dah kami makan. Semuanya aku hitung. Irbad bin Sariyah hitung biji tu. Kan? Hitung biji kurma tuan. Semuanya aku hitung. Bijinya aku letakkan di tangan kiri. Bila aku makan, lah pegang tangan kiri. Sahabat lain aku tengok, oh dia makan banyak ni. Kan? 54 biji semua. Kedua temanku pula melakukan hal yang sama. Setiap orang daripada mereka makan 50 butir. Oh, dia seorang 50. Dia seorang 50. 54. Member dia tu 50 biji. Kemudian kami angkat tangan kami. Ternyata dalam piring tu masih ada 7 yang asal Nabi letak. Duduk dalam tu lagi. Mai mana 150 ni? 3 orang. Baginda bersabda, tu dia tuan-tuan. Kan? Baginda bersabda, wahai Bilal, ambil balik. Dah dia orang kenyang dah semua, angkat baliklah, simpan. 7 bilik ni, 7 biji ni, bagi semula pada Bilal. Kerana tu hak Bilal tadi ni. Nabi suruh simpan dalam uncang kurma dia. Pada hari berikutnya baginda meletakkan ke-7 biji kurma itu di piring. Dan baginda bersabda, makanlah dengan nama Allah. Kami pun makan sehingga kami kenyang. Kan? 10 orang pula. Esoknya datang 10 orang tadi. Kemudian apabila kami mengangkat tangan kami, masih ada 7 biji yang Nabi letak tu. Mana 10 seorang 10 makan ni? Baginda bersabda, kalau bukan kerana aku malu kepada Tuhanku, aku akan tetap makan kurma ini sehingga kita semua kembali ke Madinah. Kan? Maksudnya, makannya ni daripada 7 tu tak habis-habis 7, 100 orang, 1000 orang boleh makan. Baginda kata, apabila kembali ke Madinah, baginda melihat seorang anak kecil penduduk Madinah. Baginda memberikan 7 kurma tadi kepada budak kecil itu. Dan dia pun, budak tu dapat 7 biji, ngap masuk mulut terus. Kan? Itu kisah Masya Allah. Itu barakah daripada baginda Rasulullah SAW. Dan sikit lagi, satu kisah lagi.
Kita ambil kisah yang ringkas. 400 orang makan sejumlah kecil buah kurma dan tidak berkurang sedikit pun. Ini kisah yang lain daripada Abu Nu'aim, daripada An-Nu'aim, daripada An-Nu'man bin Muqrin. Dia berkata, kami datang menghadap Rasulullah SAW bersama dengan 400 orang daripada kabilah Muzayyinah. Ketika kami hendak pergi, baginda bersabda, wahai Umar, berkatilah mereka. Dia menjawab, aku tidak memiliki apa pun. Maksud berkatilah, bagilah makanan sikit, apa yang kau ada tu, mudah-mudahan diberkati. Tu cara dia orang sebut. Barik. Berilah makanan supaya diberkati. Jadi dia menjawab, aku tak ada apa ya Rasul, tak ada apa nak bagi ni. Kecuali kurma sikit ni lah ada yang ada kat tangan ni. Aku yakin ini tak cukup untuk ramai yang datang 400 orang. Mana cukup kurma sikit kat tapak tangan. Baginda bersabda, pergilah dan bekalkanlah kepada mereka. Maka Sayyidina Umar pun bersama mereka dan masuki mereka ke rumah. Kemudian mengajak mereka naik ke rumah atas. Ketika kami masuk, kami melihat longgokan buah kurma seperti unta bersimpuh. Oh dia tuan-tuan. Sayyidina Umar pun terkejut. Dalam rumah tak ada pun kurma banyak. Adalah sikit. Tapi masuk-masuk tengok bergunung. Maksud berlonggok macam kurma bersimpuh, dia kata. Mereka pun mengambilnya dengan, tadi Nabi kata terus bila tak bantah Nabi akan datang keberkatan daripada Allah. Begitulah kehidupan kita tuan-tuan. Kalau kita bantah sunnah Nabi, tak nampak apa keistimewaan. Bila kita patuh, akan nampak luar biasanya keistimewaannya patuh sunnah Nabi SAW. Masya Allah. Kadang-kadang orang guna akal, ya ke? Macam ni. Dia takkan nampak keistimewaan. Banyak kisah kalau saya ada kita boleh cerita. Bila orang bantah perintah Nabi, dia tak nampak keistimewaan apa-apa. Tapi bila taat, walaupun macam tak masuk akal, akan nampak keistimewaan. Seperti Sayyidina Umar, dia kata Rasulullah tanya, ada makanan tak? Bagi dia orang sikit. Ada sikit kat rumah, sikitnya. Rasulullah kata, baliklah, pergi ambil dia orang, masuk rumah kau, ambil, bawa dia orang pergi ambil. Rasulullah cakap macam tu je. Dia masuk tengok kurma tu dia menggunung. Maksudnya melungguk. Dan mereka pun ambil secukupnya. 400 orang ambil. Kan? Masuk uncang tu, masuk poket kau. Boleh bawa dengan kain dia orang ni, bawa kurma tersebut. An-Nu'man mengatakan, aku adalah orang terakhir yang pergi ambil daripada 400 orang tadi. Dan aku lihat jumlah kurma itu sama sekali tidak kurang. Berlonggok tadi, banyak tu lah. Tetap seperti asal. Buah kurma itu tetap seperti asal dan tidak berkurang sebutir pun. 400 orang ambil. Biasanya kalau longgoknya tu, kurang-kurang adalah tinggal sikit. Dah ambil banyak 400. Dia kata tak, tetap longgok yang sama. Tak kurang pun. Jadi menambah lagi keberkatan yang hebat, yang luar biasa. Kerana apa? Semuanya berkat taat Rasulullah SAW. Patuh pada Nabi. Walaupun pada akal macam tak masuk akal. Takkan sikit nak bagi 400 orang. Mana cukup? Kalau kita duduk situ tuan-tuan, memang macam-macam kita petikai. Perangai kita ni suka tanya dalil, mana ada ke? Tak ada sungguh aku bawa keluar daripada rumah tadi. Tak ada makanan lah. Nabi kata, tak ada ya Rasul, tak ada. Bantah kita, bantah. Perangai suka bantah-bantah ni. Tapi tak, para sahabat tak. Para sahabat tahu, bila suruh, mesti ada benda yang betul, benda yang baik daripada mulut Nabi SAW. Patuh akan melahirkan kebaikan demi kebaikan. Begitu kita sekarang tuan-tuan, bila patuh sunnah Nabi, insya-Allah, walaupun kita tak rasa, tak nampak immediately kebaikannya, tapi kita yakin pasti ada kebaikan. Contoh, orang datang masjid awal, duduk i'tikaf dalam masjid, masuk dengan kaki kanan. Kita rasa masuk kaki kiri pun tak ada apa-apa pun. Masuk kanan pun tak ada untung apa pun. Tapi tak, kita tak sedar. Untungnya kerana kau taat sunnah Nabi. Kerana patuh sunnah Nabi, nak ikut sunnah Nabi, pasti ada kebaikan. Kita tak nampak sekarang, tak nampak. Tapi pasti akan dapat kebaikan. Yang sudah pasti, yakin kita di akhirat, pahalanya. Tapi selain daripada pahala akhirat, di dunia pun pasti ada kebaikan. Sehingga seorang ulama ketika dia dah tua dah, nak datang dulu tak ada wheelchair lah, zaman tak ada wheelchair ni. Jadi dia suruh anak dia papah, kiri kanan. 2 orang papah. Kaki dia terheret macam tu lah, tak boleh nak langkah dah. Lutut ni tak boleh nak jalan. Ketika nak masuk masjid, maka dah masuk dah. Anak dia heret dah lepas pintu masjid. Dia suruh berhenti kejap. Tadi ni kau heret kaki aku, yang mana masuk dulu? Kanan ke kiri? Kaki aku tu kanan ke dulu? Kanan ke kiri dulu?
Anak dia kata tak pasti, dia tak tahu lah. Dia kata keluar ke balik. Bawa aku keluar, ghostan balik keluar. So masuk, letak kiri kanan masuk dulu. Benda simple tuan-tuan. Cuba kita pegang sunnah yang senang-senang buat ni. Jangan kita yang senang kita tinggalkan. Senang-senang kita tak buat langsung. Biar yang senang kita buat. Yang payah memang berat kita nak buat. Sunnah dakwah, sunnah pergi berjihad jalan Allah memang berat kita nak buat. Yang mudah-mudah. Kerana siapa yang mengamalkan satu sunnah di zaman fahsyak dan mungkar ni, Allah berikan pahala, satu pahala mati syahid. Dalam riwayat lain 100 pahala mati syahid. Tapi istiqamah. Sampai sanggup kita kena paksa diri bila dah masuk, aku tak tahulah tadi kanan kiri, keluar balik. Buat lain. Kan? Walaupun kita rasa, alah benda ni masuk kiri pun tak apa, lompat dua-dua kaki pun tak ada masalah. Tak, kita nak ikut sunnah. Yakin ikut sunnah ada kebaikan. Para sahabat taat. Nabi suruh pergi ambil kurma. Nak ikut memang tak ada Rasulullah, mana ada sikit tadi aku bawa keluar kunci pintu ada sikit je. Pergi masuk ambil. Para sahabat tak bantah-bantah. Pergi tengok, dah banyak. Begitulah kehidupan kita tuan-tuan. Pastikan kehidupan kita mengikut sunnah. Belajar untuk taat mana-mana sunnah yang mudah kita buat. Seperti masuk masjid ni, i'tikaf, sembahyang sunat tahiyatul masjid, duduk diam, mendengar khutbah, tak berbicara, tak buat suatu benda yang merosakkan pahala Jumaat, dan berzikir selepas Jumaat dan sebagainya. Wallahu ta'ala alam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.